Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Ma'idah ayat ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafun lawmata la'im Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha Allahu wasi'un alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Baik, ini ialah surah Al-Ma'idah, menerangkan sifat-sifat orang-orang yang engkar. Minta. Baik. Ini ialah ayat berkenaan dengan orang-orang yang murtad. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang murtad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Man yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kamu. Barang siapa yang murtad di antara kamu an dinihi, daripada agamanya. Maknanya siapa-siapa yang engkar, bila dia engkar dia murtad. Siapa-siapa yang engkar, akibat engkar itu murtad. Akibat daripada murtad itu, maka orang-orang yang beriman yang lain berasa kekurangan orang yang menyokong. Maka jangan bimbang.
Jangan duk bimbang lah. Yaitu fasawfa ya'tillah, nescaya Allah Ta'ala akan datangkan biqaumi, dengan satu kaum. Nescaya Allah Ta'ala akan datangkan dengan satu kaum lain. Sekiranya siapa-siapa yang murtad di antara orang beriman daripada akidah tauhid mengesahkan Tuhan, maka akibatnya kita berasa kita kekurangan orang. Akibat daripada kekurangan orang itu, maka kita berasa lemah. Jadi kena tulis itu tempat dia tulis macam belakang itu kan, anti-nihi itu sekat tu sampai situ kita kena tulis di tepi Quran tu, bahawasanya kita orang beriman akan berasa lemah. Apabila dia berasa lemah, akibat daripada berasa lemah itu, maka dia akan berasa tidak ada siapa nak tolong dia. Maka akibat daripada situ, jangan bimbang. Tuhan kata jangan bimbang. Fasawfa ya'tillah, nescaya akan Allah Ta'ala akan bawa, nescaya Allah Ta'ala kelak Allah Ta'ala akan bawa kepada kamu biqaumi, dengan satu kaum lain, yuhibbuhum, yang Allah Ta'ala sayang kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka sayang kepada Allah Ta'ala. Ini ialah apa yang kita buat. Saya berharap apa yang kita buat ni menepati ayat ni. Apabila orang sudah engkar belaka, maka kita berharap Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang Allah Ta'ala sayang pada mereka, dan mereka memang sayang pada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka tu sangat lemah lembut bersama orang-orang yang beriman. Sangat lemah lembut dengan orang-orang yang beriman. Izzatin, dan sangat keras, alal kafirin, ke atas siapa-siapa yang engkar. Sangat keras terhadap siapa-siapa yang engkar. Bila nampak saja keengkaran dalam hati dia tu, daripada kata-kata dia, nampak saja engkar, terus saja mereka tu jadi keras. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, kalimah tauhidillah. Wala yakhafun, dan mereka tidak takut laumat laimin, daripada celaan daripada mana-mana pihak. Kalau siapa-siapa boleh buat gini, zalika fadlullah, yang demikian itu ialah kurnia Allah. Yu'tihi man yasha, Allah Ta'ala beri rasa ketenangan, sakinah, dipanggil sakinah, iaitu ketenangan hati dalam menempuh orang-orang yang engkar. Ketenangan hati bagi orang-orang yang beriman. Nah, yu'tihi, Allah Ta'ala beri rasa tenang, iaitu dia panggil sakinah. Man yasha, orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Man yasha, Allah Ta'ala pilih. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala itu maha luas. Maha luas ilmu pengetahuannya, dan amat mengetahui. Allah Ta'ala itu alim, amat mengetahui. Ini ialah sifat dia. Ayat rujukannya ialah surah Muhammad.
Surah Muhammad ayat ke-38. Nanti. Bukan ayat 38. Bukan surah Muhammad, surah Fatah. Al-Fatah ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad itu, yaitu sahabat-sahabat Nabi, asyidda 'alal kufar, sangat keras dengan orang-orang yang kafir. Ruhana ubainahum, lemah lembut di antara mereka. Ini ialah sifat orang beriman. Dalam 2-3 hari semalam saya tengok dalam Telegram, apabila beberapa orang kita bertanya tentang tawasul dalam satu grup, maka ada satu ustaz dia kata, kita nak tamlih ni biar lemah lembut. Lemah lembut ni sesama kita lemah lembut. Bila nampak saja engkar tu, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Tu nasib ayat awak yang jawab. Dia orang yang engkar ni dia kufur. Bila engkar ayat Quran dia kufur. Maka bila kufur tu kita beri nasihat sekali, 2 kali, 3 kali, tak dengar juga tu, boleh. Mana setiap kali dia engkar tu, kalau kita tidak break dia akan lawan lagi ayat Quran tu, lagi kufur. Kufur, sekali dia lawan, sekali kufur, sekali lawan, sekali kufur. Akibatnya lama-lama dia jadi terkunci mati hati. Innama waliyukumullah wa rasuluhu, sesungguhnya pelindung kamu ialah Allah Ta'ala sendiri, wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Sini pelindung, mana apa-apa hal kita boleh berita pelindung dengan orang-orang yang beriman. Nabi dan Allah, Nabi sudah mati. Ini Rusia ada lagi. Jadi Nabi sudah mati, yang ada ialah Allah Ta'ala. Nabi kursi. Reha. Baik. Ayat kursi, tengok surah Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah ayat 255. Muka surat 43 257. Muka surat 43 ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu, Allah Ta'ala itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, Allah Ta'ala mengeluarkan mereka daripada syirik kufur. Zulumat situ syirik kufur, ila nur, kepada cahaya iman, pada cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir pula, awliya'uhumut taghut, pelindung-pelindung mereka ialah taghut. Apa saja yang mereka sembah selain pada Allah dipanggil taghut belaka. Yukhrijunahum, taghut tu akan mengeluarkan mereka minan nur ila zulumat, daripada cahaya iman kepada kekufuran, syirik kufur pada Allah. Ulaika ashabun nar, mereka itu pemilik neraka sebenar. Hum fiha khalidu, mereka dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Ayat sebelum pada ayat kursi itu ialah ayat sebelum pada ayat itu, iaitu ayat 256. La ikraha fid din,
Ini nak tafsir ayat tadi. Tafsir ayat tadi. Ayat yang kita baca. Itu ayat ke 54 lah. 55. Ayat 55. Iaitu ayat tu ialah la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Agama sini ajaran mengajak mereka mentauhidkan Tuhan tu tak ada paksaan. Dia nak ikut, dia tak nak ikut, tak ada siapa boleh paksa. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada yang salah. Wa man yakfur bit taghut, siapa yang engkar dengan taghut, kerana dia tak percaya pada taghut. Wa yu'min billah, dan beriman penuh kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisana malaha. Dia sudah pegang pada simpulan tali. Tali itu dia pegang di simpul tu. Tali itu kuat dah, tapi yang simpul tu lagi kuat, bukan? Simpulan tali yang tidak akan putus-putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi nak paksa mereka supaya mentauhidkan Tuhan tu tak boleh. Tak boleh nak paksa. Yang boleh buat ialah beritahu. Sebab apa? Yang tauhid yang mengesahkan Tuhan ni memang jelas dah. Jelas dah dia. Jadi tak ada paksa. Dan nak pilih juga tahu, pilih. Baik, sambung. Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali iaitu pelindung mereka ialah Allah Ta'ala. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Rasul sini Nabi Muhammad sudah mati. Nabi Muhammad sudah mati. Jadi pelindung mereka ialah hadis-hadis yang Nabi ajar. Hadis yang Nabi ajar. Jadi pelindung mereka Allah Ta'ala. Dan apa yang Nabi ajar ialah Quran dan hadis. Lepas tu pelindung mereka lagi ialah walladzina amanu. Dan tulis ke tak ni? Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman, iaitu orang-orang yang akidah tauhid betul. Maka siapa-siapa yang berkawan dengan orang yang akidah tauhid betul, maka payah nak salah dia. Orang-orang ni akan memberitahu, sentiasa beritahu tentang tauhid ni kalau ada silap. Orang beriman tu ialah yuqimunas solat. Dia tu mendirikan solat. Iaitu start daripada mandi junub sampailah kepada ada solat tu sendiri. Dan solat tu di masjid berjemaah. Solat tu di masjid berjemaah. Ni rehat ada satu. Tak muak dah kita ni. Sepatut beli kursi tabah 10. Lepas pada beli kursi tabah tidak boleh beli lagi, nak beli rehat dah. Sebab meja yang ada, kursi yang ada ni sikit lagi kita akan beri kepada orang-orang yang tak boleh duduk seller je lagi. Dan orang-orang perempuan lah. Dan orang-orang perempuan. Wa yutuna zakah, dan dia tu senantiasa keluar zakat. Zakat ada dua. Satu zakat niaga tu ada dua jenis. Satu zakat niaga, satu lagi zakat jiwa. Kau tahu zakat jiwa apa? Zakat niaga ialah apa saja yang kita berniaga tu, yang mana yang
tak jelas tu kita keluar zakat. Yang mana tak jelas. Nah, misalnya sekiranya kita apa kita kata, misalnya Ajmain lah niaga tadi. Jadi ada yang jaga duit, ada yang tolong kira, dan dia tulis bukan? Orang yang tolong kira di meja dia kira. Kemudian orang tu bawa resit tu kepada orang yang jaga account lah. Orang yang kira tadi dia silap aritmetik dia. Misalnya benda tu jumlahnya ialah RM13 misalnya. Dia tersalah kira jadi RM15. Orang membeli dia tak tahu. Orang membeli itu dia tahu yang silap kira. Ataupun satu lagi ialah masa nak beri balance duit tu, dia beri duit 20. Harga kena bayar RM12. Dia pergi bagi duit balance tu RM5 misalnya. Dan orang pembeli itu pula yang membayar duit tu tak perasan pun. Orang yang membayar pun tidak sengaja pun. Maka duit yang balance tadi, yang dikira tersalah kira tadi, dia panggil syubhat. Duit tu duit syubhat dia panggil. Jadi zakat ni ialah untuk membersihkan harta tadi lah, supaya harta tu jadi halal. Pasal duit tu duit syubhat dia panggil. Tersalah kira ke apa sajalah. Kalau kita terlebih bayar tak ada masalah. Kita bayar, kita kira tu kurang, tak ada masalah tu. Dia jadi sedekah. Tetapi yang dia kira tepat, tetapi yang tepat tu silap, tu dia panggil zakat. Maka zakat tu nak bersihkan harta tadi. Yang kedua ialah zakat jiwa. Zakat jiwa ni ialah membersihkan jiwa daripada syirik dan bid'ah. Tu zakat jiwa. Okey. Iaitu dia berhenti daripada pemujaan selain pada Allah Ta'ala. Lepas tu selain pada zakat ialah sedekah. Sedekah pula ada dua. Satu sedekah sunat yang selalu kita dengar, yang selalu kita tahu. Satu lagi ialah sedekah wajib. Sedekah wajib ialah apabila kita sudah keluar zakat, tetapi yang memerlukan tu mari. Contohnya orang sepak ulama mari, orang nak pergi berjihad mari, maka dia perlu duit tu. Maka sedekah tu bukan lagi sedekah sunat dah. Sedekah tu ialah sedekah wajib. Pasal kena wajib tolong dia. Nah. Baik. Wa yutuna zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Wa hum raqi'un, dan mereka itu senantiasa rokok berjemaah dipanggil. Rokok berjemaah, mana semayang dalam berjemaah. Lagi dia duduk dalam kumpulan yang jemaah, satu jemaah yang mentauhidkan Tuhan. Iaitu ayat Tuhan kata wa takum ummatun yad'una ilal khair. Naklah kamu jadi satu umat yang mengajak manusia kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh orang supaya buat ma'ruf, iaitu kembali pada Quran dan hadis. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada buat mungkar, iaitu syirik dan bid'ah dalam agama. Kena jadi buat tu. Jadi wahum raqi'un ialah ayat tadi. Iaitu duduk dalam surah Ali Imran ayat 104 atau silap. Ayat 104, cuba tengok.
Ali Imran 104. Betul? Waltakum minkum, hendaklah kamu jadi, hendaklah ada di kalangan kamu jadi ummatun, suatu umat, yad'una ilal khair, yaitu muka surat 63 ayat 104 Ali Imran. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah kamu jadi, hendaklah ada di antara kalangan kamu jadi satu umat yang menegakkan yad'una ilal khair, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, yaitu Islam. Bermakna orang itu sendiri mesti tauhid betul, syirik tak buat, amal soleh betul, bid'ah tak buat. Amal soleh betul, bid'ah tak buat. Dia sendiri yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan dia menyuruh manusia kepada ma'ruf, yaitu Quran dan hadis. Mengajak orang kembali kepada Quran dan hadis. Kembali. Macam mana kembali? Start dengan belajar. Ini dah ni, kembalilah kita ke Quran dan hadis. Orang yang cakap tak belajar juga. Aduh hai. Orang yang cakap marilah kita kembali ke Quran dan hadis, dia sendiri pun tak pernah belajar sekali. Itu hak pelik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada buat mungkar, iaitu syirik dan bid'ah. Orang sudah tak tahu bahawasanya bid'ah itu kufur. Pasal ada orang kata bid'ah hasanah. Dia gini, kita sembah berhala cara hasanah, boleh tak? Gitu. Ataupun kita buat syirik cara hasanah. Macam mana nak buat syirik cara hasanah? Dia tak ada hasanah syirik ni. Kita nak bakar batu cara hasanah. Cakap mudah-mudah. Nah, orang-orang yang ada sifat seperti ini ialah wa'ulaika, dan orang-orang yang ada sifat begini, mereka itu al-muflihun, adalah orang yang berjaya dalam hidup dia. Hidup dia tu berjaya. Bermakna tujuan Allah Ta'ala utuskan manusia, mencipta manusia, ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Ta'ala boleh uji siapa di antara kita ni, siapa di antara kamu ini yang terbaik amalannya. Baik. Ayat berikutnya, siapa-siapa yang boleh buat benda ni, siapa-siapa yang boleh jadi satu umat tadi. Dulu saya tak tafsir begini, dulu saya baca, saya pergi makna gitu ya, mula-mula gitulah. Tapi ni tak boleh dah lah, kita sudah buat madrasah dah ni. Dan seperti dia beritahu dah, sebulan lagi kita buat exam. Ya, very serious. So that kita boleh kenal betul ke tahu ayat Quran ni, tafsir ayat Quran. Dan saya akan beri ayat Quran yang tak ada tafsir. Bermakna awak kena tak baca tafsir Quran tu dengan tidak baca tafsir. Kena start lah. Kita ni semua orang belajar lah, kau ni masuk sekolah lah kan. Awak cuba bayangkan macam Bila bin Rabah. Dia memang tak pandai baca menulis tu. Bila bin Rabah, dia boleh baca raya, supaya dia tak tahu nama Musa. Oh, dia tahu dah. Dia tak semestinya lah. Jadi dia sekarang ni baca ayat Quran tu biar agak-agaknya boleh faham makna, tak apa dah. Tapi selagi kita duduk tengok makna tu, selagi itulah kita duduk
tak akan faham perkataan tu, nah, vocabulary dia. Baik, barang siapa yang nak buat ni, sanggup buat ni. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, barang siapa yang menjadikan Allah Ta'ala penolongnya dan Rasulnya. Ya, Rasul sini ialah Nabi. Ni silap pula jadi Habib ni. Tafsirnya wa rasulahu, iaitu dan Rasulnya, iaitu Quran dan hadis yang Nabi ajar. Quran dan hadis yang Nabi ajar. Kalau tidak, dia kata ni ayat Quran ni kata Nabi sebagai pelindung juga. Nah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sebagai pelindung mereka. Pelindung mereka ialah mereka apa-apa masalah dia pergi tanya orang yang lebih tahu daripada mereka. Dia duduk dalam kumpulan orang-orang yang saya bawa agama. Duduk dalam kumpulan tu, dalam jemaah tu. Maka barang siapa yang boleh buat begitu, fa inna hizballah, maka dia itu benar-benarlah dalam parti Allah. Dia panggil Hizbullah. Maka awak tidak boleh buat kita ni parti Hizbullah ni, madrasah ni. Awak buat saja parti itu, awak kata saja awak ni ahli, mengaku saja Hizbullah gini, maka automatic disqualified. Tak boleh nak mengaku apa ni. Mengaku macam saya katalah, kita ni ahli sunnah Kuala Lumpur misalnya. Awak kata awak ahli sunnah Kuala Lumpur, disqualified jadi. Pasal ahli sunnah ada satu ya. Kita kumpulan ahli sunnah yang menetap di Kuala Lumpur, bolehlah kata gitu. Tapi kalau kita kata kita ahli sunnah Kuala Lumpur, bermakna sunnah-sunnah lain itu tak betul. Gitu. Nah, kita ahli sunnah yang menetap di Kuala Lumpur, gitu. Itu boleh. Maka siapa-siapa yang ambil Allah Ta'ala sebagai pelindung dia, dan kitab Quran dan hadis sebagai rujukan dia, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sebagai rujukan dia juga, iaitu orang-orang alim daripada orang-orang beriman. Bukan tawassul ni, iaitu ajaran-ajaran mereka tu. Ajaran-ajaran dia kena belajar dengan nak erti agama ni, kena belajar tu kena belajar dengan orang alim. Orang alim tu mesti beriman. Nah, awak jangan terpeletung kalau pokok dia tu pula tu. Ni ayat ni kata boleh ni. Maka siapa-siapa yang belajar dengan orang alim yang mengikut sunnah, dan orang alim itu sendiri ikut ajaran Quran dan hadis, dan orang alim itu memang dia tu pelindung dia tu Allah Ta'ala, maka siapa-siapa yang ada dalam kumpulan itu, fa inna hizballah, maka mereka itulah parti Allah Ta'ala sebenar, iaitu golongan Allah. Dia panggil ahlillah. Kan tak pernah dengar cerita tu? Dalam tasawuf adalah kita tu, kalau orang baca kita tasawuf ada ahlillah dia kata. Nak mengaku tu boleh lah, nak mengaku tu. Orang alillah ni memang dia sebab agama, dia tak duduk baca wirid tu dah, tidak gitu. Nah, humul ghalibun, mereka itulah orang yang berjaya, orang yang pasti menang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Begitu.